Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir secara maya ataupun di Perpustakaan Praktikal itu di lokasi penggambaran ilmu pada hari ini untuk mendengar sesi bicara ilmu bertajuk Perpustakaan Maya, Syarah Maklumat dalam Norma Baharu. Untuk maklumat semua, hari ini adalah hari bersama pelanggan dan pemberian ilmu Perpustakaan Hospital Syarah Center Tuanku Mukhlis bagi Perpustakaan Praktikal dalam tahun 2020. Okey, minta maaf ya. Okey. Sebelum itu saya akan bacakan penafian bahawa maklumat yang disampaikan dalam program eksplorasi bicara ilmu hari bersama pelanggan pada pagi ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Okey, sebelum kita meneruskan sesi kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita iaitu Encik Azlan Muhammad Hamzah. Okay. Encik Azlan adalah penolong ketua pustakawan di Perpustakaan Hospital Syarah Tuanku Mukhlis dan juga ketua di Perpustakaan Praklinikal dan beliau telah bekerja di UKM sejak tahun 2002. Berpengalaman lebih 15 tahun dalam bahagian perkhidmatan maklumat dan khidmat pelanggan, Encik Azlan telah mengendalikan banyak kursus kemahiran maklumat pada kaki tangan dan juga pelajar fakulti perubatan. Beliau juga sering dijemput untuk memberikan taklimat mengenai cara pencarian maklumat dan juga penyediaan bibliografi untuk menyokong proses pembelajaran, pengajaran dan juga penyelidikan. Baiklah, untuk maklumat kepada hadirin sekalian, kita akan ada sesi soal jawab di hujung sesi nanti dan sekiranya ada soalan ingin diajukan, boleh typekan di ruangan komen dan pautan bagi soalan kuis juga akan diberikan dan kita ada hadiah yang menarik lah menanti anda sekiranya anda jawab dengan betul dan pantas. Dan untuk tujuan e-spell, pautan Google Form akan dipaparkan selepas sesi ini berlangsung. Okay? Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan sesi kita pada pagi ini. Encik Azlan, terima kasih kerana sudi datang untuk meriahkan acara kita pada pagi ini. Okay. Boleh Encik Azlan terangkan mengenai perkhidmatan perpustakaan dan norma baru ini? Encik Azlan, boleh unmute? Okay. Terima kasih kepada Puan Liana, moderator kepada bicara ilmu pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang berbahagia Prof, tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para viewer bicara ilmu FB Live pada pagi ini yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, seperti yang sedia maklum, pada masa ini kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bagi mencegah wabak COVID-19 ya. Okay, dalam tempoh ini kita perlu mengamalkan norma baharu mengikut garis panduan dan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia termasuk di premis perpustakaan ya. Sehubungan itu perpustakaan UKM telah membangunkan satu garis panduan perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan UKM semasa PKPP. Antara tujuannya adalah untuk memastikan pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencegah penularan wabak COVID-19 dalam kalangan kaki tangan dan pelanggan perpustakaan UKM.
Ia juga untuk memastikan premis perpustakaan UKM bebas daripada wabak COVID-19 dan juga untuk memberikan perkhidmatan maklumat yang terbaik semasa pandemik. Berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan tersebut, untuk makluman semua, waktu perkhidmatan perpustakaan adalah pada bermula jam 9 pagi hingga 4 petang, Isnin hingga Jumaat, tutup pada Sabtu, Ahad dan cuti umum. Untuk makluman kepada pelanggan yang meminjam buku, tempoh pengecualian denda lewat telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020 sepanjang tempoh PKPP. Perpustakaan juga telah melaksanakan peraturan perpustakaan semasa tempoh PKPP. Antaranya adalah pengguna digalakkan memakai pelitup muka semasa di perpustakaan. Bacaan suhu akan diambil dan sebelum memasuki perpustakaan, dan pelanggan boleh mengimbas aplikasi MySejahtera sebelum masuk ke perpustakaan. Di samping itu, pelanggan boleh menggunakan hand sanitizer yang disediakan di tempat-tempat yang strategik seperti di kaunter perpustakaan, di sebelah mesin layan diri dan di pintu masuklah. Selain daripada itu, kita perlu menjaga penjarakan fizikal di perpustakaan di mana perpustakaan telah meletak beberapa tanda yang menunjukkan penjarakan fizikal, jadi kita kena jagalah masa di perpustakaan seperti di gambar di kaunter, di meja bacaan. Di samping itu, kita perlu elakkan 3S, perlu elakkan daripada tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup serta bersembang dekat-dekat di kawasan perpustakaan. Ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang perlu kita ikutilah. Untuk berdasarkan situasi semasa ini, trend penggunaan menunjukkan banyak menggunakan secara online. Jadi ramai juga pelanggan yang berada di luar kampus dan tidak dapat hadir di premis perpustakaan. Semua itu perpustakaan berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik secara dalam baru ini. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi perkhidmatan terkini yang ditawarkan ataupun dilaksanakan di perpustakaan, iaitu portal perpustakaan PPUKM, Yang kedua, aplikasi PPUKM Library Youth Central. Yang ini kita boleh akses melalui telefon bimbit, dan juga perkhidmatan penghantaran buku terus, iaitu door to door kepada pelanggan yang memohon. Kembali kepada Puan Liana. Baiklah, saya nampak ada 3 perkhidmatan yang ditawarkan oleh Library pada masa kini. Untuk perkhidmatan pertama tadi itu portal, boleh tak terangkan sedikit mengenai fungsi portal perpustakaan PPUKM ini? Terima kasih Puan Liana. Seperti yang saya kongsikan tadi, perpustakaan telah menyediakan perkhidmatan portal, iaitu salah satu perkhidmatan utama di perpustakaan PPUKM. Dalam norma baru ini, perkhidmatan portal ini semakin pentinglah untuk diakses atau untuk mengakses maklumat untuk menyokong aktiviti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan di UKM. Oleh yang demikian, saya ingin memperkenalkan dengan lebih mendalam ciri-ciri, fungsi dan cara penggunaan portal perpustakaan. Perkhidmatan portal ni bermula dengan penubuhan Pustaka Maya, perubatan PPUKM yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia pada 11 Februari tahun 2000. Ini adalah salah satu inisiatif dan usaha perpustakaan untuk merealisasikan konsep perpustakaan tanpa dinding ataupun tanpa sepadan. Antara tujuan utama portal ini ataupun Pustaka Maya ini adalah ia menjadi pusat setempat, one stop center kepada perkhidmatan perpustakaan dan sumber maklumat perubatan yang boleh dicapai oleh pengguna dari mana-mana lokasi dan pada bila-bila masa melalui rangkaian internet. Sejak daripada tahun 2000 kita dah perkenalkan perkhidmatan ini. Kita dah sampai peringkat portal perpustakaan generasi 3.0 dah melepasi beberapa generasi, dan untuk mengakses kepada portal ini, URL-nya boleh diakses melalui iaitu https://lib.hukm.ukm.my. Secara umumnya, portal ini boleh mengakses kepada sumber maklumat bidang perubatan secara maya pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada.
Contohnya di perpustakaan cabang, kita ada satu perpustakaan utama, perpustakaan Tun Selandang di Bangi, dan 6 perpustakaan cabang seperti Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, Perpustakaan Undang-Undang, Perpustakaan Lingkungan Kedua, Perpustakaan Dr. Abdul Latif di Jalan Raja Muda, dan juga 2 di Perpustakaan Kampus Ceras. Kita boleh akses portal di situ. Dan juga di KM Kampus Utama di Bangi, boleh pelajar Pasca Suhaza juga boleh mengakses daripada mana-mana hospital di seluruh Malaysia dan boleh diakses daripada rumah. Ciri-ciri portal perpustakaan PPKM saya akan terangkan sedikit, iaitu yang pertama, pendaftaran dalam talian dengan konsep single sign on. Ini portal ini adalah berbeza dengan portal yang terdapat dimbangunkan di Bangi, iaitu e-journal portal, di mana kita perlu mendaftar dalam talian, dalam talian dalam portal, dan dengan bila kita mendaftar, kita akan dapat satu ID password dan dinamakan konsep single sign on lah, di mana kita boleh menggunakan ID password itu untuk mengakses semua sumber-sumber maklumat yang disediakan. Kedua, kita boleh akses kepada sumber maklumat elektronik secara dalam talian, artikel ataupun e-journal, e-buku, dan boleh mengakses lebih daripada 1,000 judul e-journal dan lebih 6,000 judul e-buku. Dan kita akan perkenalkan dalam portal ini menggunakan enjin carian ataupun discovery services. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dalam portal ini dia menyediakan permohonan perkhidmatan secara dalam talian bagi beberapa perkhidmatan, antaranya pinjaman perpustakaan, perkhidmatan pembekalan dokumen, pay per view, cadangan buku baru, dan juga permohonan penghantaran buku door to door. Dan seperti yang saya sebut tadi, portal ini boleh diakses dalam dan juga luar kampus. Okey, seperti yang saya terangkan ciri yang pertama tadi, bila kita nak menggunakan portal ni, kita perlu mendaftar. Dalam laman portal ni, perlu klik pada daftar masuk pada halaman utama portal untuk melihat pada borang pendaftaran dan pilih pendaftaran sama ada pendaftaran kaki tangan, 2 kategori, iaitu pendaftaran kaki tangan dan juga pendaftaran pelajar. Contohnya seperti saya adalah pendaftaran kaki tangan, saya pilih pendaftaran kaki tangan, dan kita perlu melengkapkan butiran maklumat seperti ID pengguna. ID pengguna ni adalah menggunakan nombor matriks kita, ataupun nombor pekerja, nombor pekerja kita, dan kata laluan, seterusnya maklumat peribadi dan juga maklumat perhubungan. Setelah kita selesai mengisi borang yang disediakan tersebut, kita hantar maklumat, klik pada hantar maklumat, dan perpustakaan akan menerima pendaftaran tersebut, dan pentadbir sistem atau perpustakaan akan mengaktifkan pendaftaran anda dalam tempoh 2 hari, insya-Allah. Selepas itu, bila telah akaun kita telah aktif, kita boleh login lah kepada akaun portal dengan menggunakan ID password yang didaftarkan, iaitu UKMPER ataupun nombor pekerja dan juga password yang kita daftarkan. Okey, daripada sini access point-nya adalah untuk mengakses kepada sumber-sumber maklumat perubatan seperti pangkalan data langganan perpustakaan seperti OVID dan sebagainya. Perlu klik pada e-resources dalam kampus ataupun e-resources luar kampus. Kalau kita daripada rumah, daripada luar kampus UKM, klik pada e-resources luar kampus lah. Kemudian bila kita klik luar kampus, akan keluar paparan berikut. Klik login with PPKM ID, bukan guest login. Klik login in with PPKM ID. Selepas itu akan paparkan paparan tersebut. Klik continue, nama kita, dan seterusnya dia akan terus pergi kepada senarai pangkalan data yang dilanggan oleh perpustakaan. Mudah tak? Maknanya dengan ID password yang kita daftar tadi, kita boleh mengakses kepada semua sumber-sumber pangkalan data langganan perpustakaan. Klik pada e-resources dan klik databases. Contohnya BMJ Best Practice, BMJ Case Report, BMJ Journals, EBSCO Medline Complete. Banyaklah, kita ada lebih daripada 30 pangkalan data yang boleh diakses untuk mendapatkan sumber-sumber maklumat berkualiti lah. Ada e-journal, ada Nature,
Kebanyakannya semua pangkalan data perubatan lah, tapi ada juga pangkalan data yang selain daripada bidang perubatan ya. Seperti kita ada juga Web of Science, ya, General Status Report dan sebagainya. Ya. Ini adalah contoh bila saya klik pada OVID, pautan OVID, dan kita boleh pilih resources yang terdapat dalam OVID seperti HKM Library Full Text Journal dan juga OVID Medline. Okey, untuk makluman semua dalam platform OVID, kita boleh mengakses juga pangkalan data Medline sama seperti yang terdapat dalam PubMed ya. So kita boleh dapat citation yang diindeks dalam PubMed. Kemudian kita klik OK dan seterusnya kita boleh buat carian lah menggunakan keyword yang kita kendaki. Contohnya saya nak mencari tentang demensia. Lepas tu kita akan terus dapat hasil carian dia. Ya, dan kita boleh klik pada artikel ini PDF lah. Dan kita boleh dapat artikel yang teks penuh keseluruhan, bukan abstrak lah, untuk kita print dan sebagainya untuk rujukan kita. Okey, balik pada Puan Liana. Okey, terima kasih Syed Azlan. Untuk makluman, kita banyak dapat pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk menyemak kuartal dan juga impact factor bagi sesebuah jurnal. Ada tak cara untuk kita semak ataupun database yang kita gunakan untuk semak kuartal dan impact factor ini? Okey, terima kasih Puan Liana. Soalan yang baik. Ya, saya juga ada pertanyaan tentang daripada pelanggan tentang bagaimana untuk menyemak kuartal dan impact factor bagi suatu jurnal. Untuk makluman semua, dua sumber yang kita boleh akses untuk menyemak kuartal dan impact factor suatu jurnal adalah pangkalan data Web of Science ya, dan juga Journal Citation Report. Ya. Ini dua pangkalan data yang kita boleh lihat, semak jurnal itu ada impact factor ataupun tidak. Ya. Okay, untuk akses daripada portal library, kita seperti langkah yang saya terangkan tadi, login with PPID, continue, dan pada senarai database tu kita boleh klik pada Web of Science ya. Kita boleh akses daripada rumah, daripada luar kampus, dan dapat paparan Web of Science di mana untuk melihat impact factor suatu jurnal, kita kena tahulah jurnal apa yang kita nak. Contohnya saya nak mencari impact factor atau quartile bagi American Journal of Psychiatry. Ya. Dalam paparan ni, drop down menu kita pilih publication name publication name dan search American Journal of Psychiatry. Bila kita search, okay, kita akan dapat senarai artikel dalam American Journal of Psychiatry. Maknanya jurnal ini diindeks dalam Web of Science ya. Ya, dengan artikel-artikel yang terdapat dalam ni telah diindeks dalam Web of Science ya. Bila kita lihat artikel ni adalah diindeks dalam Web of Science. Untuk melihat quartile ataupun impact factor bagi jurnal tersebut, klik pada title American Journal ni dan kita akan dapat terus maklumat quartile bagi kategori American Journal of Psychiatry ni adalah quartile 1 dan juga impact factor adalah 14.119 ya. Okay, satu lagi, Journal Citation Report juga terdapat dalam senarai database dalam portal. Klik pada Journal Citation Report dan ini adalah paparan Journal Citation Report. Contohnya saya nak mencari impact factor ataupun quartile bagi Journal of Occupational Health. Ya. Kemudian bila kita search, okay, dia akan dapat master search ni. Klik pada Journal of Occupational Health dan terusnya boleh browse ataupun lihat pada all years untuk melihat setiap tahun punya impact factor dan yang terkini adalah 2019 banyak 2.289 Manakala untuk melihat quartile, klik pada rank rank dalam paparan tu, dalam page tu, klik rank dan kita akan melihat jurnal tersebut adalah dalam quartile 2. Okey, Puan Liana. Okey, terima kasih Syed Azlan. So kita akan gunakan Web of Science ataupun Journal Citation Report JCR ya untuk menyemak kuartal dan juga impact factor. Okey. Syed Azlan, saya nak tanya, kalau saya sebagai seorang pelajar baru di UKM saya pergi ke perpustakaan, macam ni saya nak cari nak tahu koleksi apa yang ada di dalam perpustakaan. Adakah saya perlu ke rak
dan bila buku dirak satu-satu ataupun ada sistem untuk saya semak buku yang berada di koleksi? Okey, terima kasih Puan Lana. Baik soalan tu. Okey, kita boleh terus pergi kepada rak untuk melihat buku. Namun begitu, ada satu sistem yang lebih baik untuk kita melihat buku yang berkait dengan kita punya penyelidikan lah, dengan menggunakan OPEC gemilang. Okey, perpustakaan sebenarnya mempunyai lebih daripada 1 juta koleksi buku, ya, dan lebih 3 juta keseluruhan bahan, ya, di perpustakaan. Jadi untuk menyemak ataupun mencari buku yang terdapat di perpustakaan boleh menggunakan OPEC gemilang, ya. Dan dalam portal ni kita telah linkkan enjin carian dalam portal ni. Kita boleh buat carian terus melalui enjin carian dalam portal ni. Contohnya saya nak mencari nursing research, buku-buku on nursing research, klik search, dia akan terus kepada paparan hasil carian dalam gemilang, ya. So contohnya ini saya dapat 263 buah buku untuk topik nursing research, dan saya suka kalau untuk melihat buku yang terkini, kita klik pada date, ya, date. Nanti dia akan menunjukkan buku yang paling terkini lah, contoh 2020 ni. So saya klik pada introduction ni, title tersebut, untuk melihat status buku tu di mana, ya, location. Contohnya buku ini adalah locationnya adalah koleksi Pusat Perubatan UKM, maknanya di sinilah di kampus Ceras. Call number untuk melihat nombor panggilan buku tersebut, nombor unik kepada buku tersebut, dan statusnya adalah due. Maknanya buku ini kalau ada status due, ia masih dipinjam oleh pelanggan lain, ya, maknanya tidak ada di rak lah. Jadi ini bagusnya menggunakan OPEC gemilang, ya. Kalau untuk melihat buku tu berstatus ada di rak, maknanya statusnya adalah available. Kalau status available, maknanya buku tu ada di rak dan boleh dapatkan call number dan catat call number tersebut dan pergi di rak untuk melihat buku tersebut lah, ya. Dan kita buat paparan juga di portal OPEC gemilang, ya. Boleh terus kepada URL juga, gemilang.ukm.my, dan akan pergi kepada paparan hadapan gemilang. Search contohnya hospital management. Saya nak mencari buku-buku tentang hospital management dan saya sort mengikut date yang terkini dan klik pada title, dan kita boleh lihat lokasi, call number, status untuk melihat ataupun pergi ke rak untuk mencari buku tersebut, ya. Okey. Okey, selain daripada itu, portal perpustakaan juga menyediakan discovery services, ya. Discovery services ni macam Google search lah. Tapi dia khusus untuk mencari sumber-sumber maklumat yang memang dalam langganan perpustakaan ataupun dalam koleksi perpustakaan, dan juga yang dalam langganan lah, pakaian data yang dilanggar oleh perpustakaan, ya, dan juga open access. So bagus juga kalau guna discovery services ni. Kita ada buat link di dalam portal. Contohnya saya nak search diabetes mellitus, search, dan kita akan dapat banyak result dalam EBSCO discovery services ni. So contohnya saya dapat 3 juta untuk hasil bagi carian diabetes mellitus. Dan di sini juga kita boleh lihat koleksi dalam gemilang lah, ataupun lokasi bagi buku tersebut, ya. Dan untuk kita boleh klik pada full text UKM journal untuk mendapatkan teks penuh kepada sesuatu jurnal, satu artikel jurnal, ya. Dan contohnya yang ini adalah daripada pangkalan data UKM Journal Article Repository ataupun UJA, So dia pun boleh dapat daripada EBSCO Discovery Services, dan kita boleh limitkan carian kita kepada full text saja, dan juga tahun terkini lah, 10 tahun terkini. So bila kita klik full text, kita dapat tu, dan kita akan dapat teks penuh bagi artikel jurnal yang dikendaki. Okey, untuk maklumat semua, UJA ni adalah mengandungi pangkalan data yang mengandungi
artikel-artikel daripada jurnal yang diterbitkan oleh fakulti, institut, pusat dan jabatan di UKM. Dan pada masa ini lebih 14,061 14,000 artikel jurnal telah diindeks dalam UJAI yang kita boleh dapat daripada Exco Discovery Services. Okey, dalam Exco Discovery Services ni kita boleh juga limitkan ataupun pilih source type. Contohnya kita nak academic journal saja ataupun book saja, review saja. So kita boleh update dan kita akan dapat yang dikendaki lah, bahan-bahan yang dikendaki iaitu academic journals. Dan untuk melihat teks penuh kepada artikel tersebut, klik pada PDF full text dan kita boleh dapatlah teks penuh ni untuk kita rujukan kita. Okey, kembali kepada moderator, Puan Liana. Okey, terima kasih Cik Azlan. Cik Azlan, saya dapat banyak pertanyaan sebab ada setengah pelajar kita ni dia nak baca artikel tapi tak dapat akses penuh full textnya. So ada tak cara untuk perpustakaan memberikan akses kepada artikel tersebut untuk baca penuh lah? Okey, Puan Liana, sebenarnya kita untuk mencari artikel teks penuh, tak semuanya kita boleh dapat teks penuh. Kemungkinan disebabkan perpustakaan tidak melanggan jurnal tersebut. Jadi apa yang pelanggan boleh buat, kita memohon kepada library dengan menggunakan perkhidmatan pay per view. Pay per view ini adalah merupakan perkhidmatan pembekalan bahan yang tidak terdapat dalam koleksi sumber elektronik berdasarkan permohonan pelanggan lah. Okey, untuk kategori pelajar ataupun kaki tangan UKM, bilangan permohonan bahan adalah tidak terhad, unlimited. Cuma dalam sistem iQuest, kita benarkan 5 artikel pada satu masa bagi pelajar. Kalau pensyarah 10 artikel dalam satu masa. Dan bahan perkhidmatan ini adalah percuma, percuma, dan library akan belikan artikel menggunakan perkhidmatan pay per view. Dan ini adalah perkara yang boleh kita mohon untuk belikan, library belikan, iaitu seperti Science Direct, Wiley, Taylor Francis, Springer, dan Sage Journals dan lain-lain. Ada 8 database lah yang kita boleh mohon untuk PPV bagi pelajar. Bagi pensyarah, semua pakar data kita boleh mohon. Okey. Dalam portal kita ada klik pada iQuest. Untuk makluman semua, pada masa ini iQuest ada masalah teknikal. Nah, begitu kita ada buat satu link kepada permohonan iQuest, yang ini URL-nya, dan dalam portal pun ada kita buat link kepada borang untuk pay per view. Okey. Boleh isi yang ni lah untuk mohon perkhidmatan pay per view, dan permohonan ni boleh dibuat pada bila masa, dan permohonan akan diproses dan diberi maklum balas pada waktu pejabat, dan 8 hingga 5 petang. Dokumen akan dibekalkan dalam tempoh 2 hari bekerja lah selepas permohonan diterima. Jadi pelanggan boleh memohon menggunakan URL yang tertera ni. Kalau selepas jika tidak dapat artikel tu daripada perkhidmatan pay per view, pelanggan boleh memohon menggunakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan, dan juga sistem pembekalan penerbitan. Okey, untuk makluman semua, pinjaman antara perpustakaan ni, kalau buku-buku tersebut, contohnya kita di kampus Ceras, tapi buku tersebut di Perpustakaan Tun Silanang, kita boleh mohonlah menggunakan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan ni. Nanti boleh dapatkan buku tersebut daripada perpustakaan yang kita mohonlah, dan juga sistem pembekalan penerbitan untuk mohon artikel. So artikel-artikel yang tidak dapat daripada pay per view boleh mohon dalam SPP dan juga pinjaman antara perpustakaan. Okey, Puan Liana, balik. Okey, Encik Azlan. So kini saya akan gunakan iQuest untuk mendapatkan artikel. Cuma sekarang ni tengah masalah teknikal, kita gunakan Google Form untuk mohon. Okey. Saya ada 2 soalan. Okay, untuk kita sedia maklum, perusahaan sentiasa membeli buku-buku baharu untuk perpustakaan.
ada tak buku-buku umum, contohnya buku novel ke, motivasi ke, untuk kita boleh baca yang untuk santai-santai, sebab ada kaki tangan ni kita nak isi masa lapang untuk baca buku umum. So, Cik Azlan terangkan macam mana nak tengok buku-buku umum ni. Sebab mungkin yang kebanyakan ni kan akademik sahaja kan. Okey, terima kasih Pak Lena. Untuk maklumat semua, sebenarnya di perpustakaan RCTM dan Praklinikal, kita ada menyediakan buku-buku selain daripada buku perubatan ya. Antaranya buku-buku bidang pengurusan ya, motivasi, keagamaan, buku IT dan juga buku-buku novel ya, yang novel yang popular lah ya. Okey, untuk melihat senarai buku baru bagi buku-buku umum tersebut, kita boleh lihat dalam portal perpustakaan dan kita ada menyenaraikan senarai buku baru ya, pautannya adalah seperti di layar, dan klik pada tu dan kita boleh lihat senarai buku baru yang dibeli oleh perpustakaan lah ya. Dan di perpustakaan Praklinikal kita menyediakan cover buku bagi setiap buku baru yang dibeli ya. Dan kita boleh lihat call number tersebut dan kita boleh dapatkan di rak lah ya. Jadi saya akan tunjukkan juga beberapa senarai buku baru video yang terhangat di pasaran lah, boleh lihat ya. Okey, kalau kita tengok tadi, saya tengok banyak buku-buku yang dibeli oleh perpustakaan yang popular di pasaran dan juga punya rating yang tinggi. Boleh dapatkan di perpustakaan Praklinikal ya. Buku ni menggunakan perkhidmatan pinjaman antar perpustakaan. Jadi pergi ke perpustakaan terdekat anda dan mohon perkhidmatan pinjaman antar perpustakaan ini, dan kita dari PPUKM akan hantar dan kita akan hantar buku ini ke sana dan boleh dapatkan di sana. Okey Cik Azlan, kalau kita dapati trend sekarang banyak capaian menggunakan aplikasi telefon bimbit.
So adakah Ustaz juga menyediakan aplikasi ini untuk memudahkan kita mendapat maklumat yang pantas? Ya, Puan Lena. Sebenarnya perpustakaan PPKM juga ada menyediakan perkhidmatan aplikasi secara telefon bimbit, ya. Dan perkhidmatan ni adalah yang terkini yang kita sediakan dan kemungkinan antara yang paling awal diperkenalkan di negara kita lah, iaitu aplikasi Mobile Youth Central, PPKM at Library, dan saya perkenalkan aplikasi ini, dia menyediakan sumber maklumat perubatan klinikal yang trusted, yang dipercayai, dan juga artikel teks penuh terus kepada telefon bimbit kita lah, Selain daripada itu, dalam aplikasi ini juga kita boleh mengakses kepada makluman-makluman, berita-berita terkini dan sumber langganan ataupun portal juga kita boleh akses daripada aplikasi telefon bimbit ini. Dan untuk maklumat juga cirinya juga kita menyediakan akses kepada penerbitan penyelidikan PPKM yang terkini, di mana kita ada buat update daripada aplikasi ini kepada penerbitan PPKM yang paling terkini lah. Selain daripada itu, kita boleh buat search and organize PubMed and connects us with the most up-to-date citation journals and abstract from PubMed databases. So aplikasi ini membolehkan kita membuat carian dan mengurus carian PubMed kita menggunakan favorite. So bila ada favorite tu, kita boleh lihat penerbitan artikel-artikel jurnal yang terkini yang diindeks oleh PubMed, dan ianya boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana saja menggunakan telefon bimbit kita lah. Okey, bagaimana untuk mendaftar aplikasi Mobile Youth Central ni? Okey, nanti di akhir slide ini saya akan bagi URL ataupun QR code untuk mendaftar, dan pihak perpustakaan akan hantar email invitation kepada pemohon. Okey, apabila pelanggan menerima email invitation, receive email invitation, daripada itu create your account, untuk set up account dalam Mobile Youth Central ni. Bila dah set up your account, choose your mobile operating system, sama ada Apple OS ataupun Android, ataupun boleh install menggunakan Play Store ataupun App Store, pergi type Youth Central dan install daripada situlah. Kemudian bila dah set up account, nanti bila dah aktif boleh sign in menggunakan ID password. Dan apa yang perlu kita buat bila kita dah ada aplikasi tu, kita perlu update sentiasa untuk mendapat maklumat-maklumat yang terkini lah. Okay, ini adalah gambaran dalam telefon bimbit kita. Ini adalah Youth Central dan dia ada favorite, ada PPKM at Library, ada Prime PubMed Search, John Hopkins ABX Guide, Prime for You, Prime Journals. Saya terangkan sedikit ciri-ciri dia. So kita boleh akses maklumat-maklumat terkini daripada PPKM Library. Klik pada sini dan klik pada berita terkini dan kita akan sentiasa update lah dengan maklumat-maklumat terkini daripada perpustakaan. Kita boleh akses juga semua-semua langganan perpustakaan daripada aplikasi ini. Ini yang saya terangkan tadi. Kita boleh melihat PPKM Published Research latest yang terkini. Maknanya sekarang bulan Mac, yang ni bulan Mac. So kita akan dapat yang terkini lah untuk setiap bulan, apakah artikel-artikel penerbitan PPKM yang terkini. Contohnya yang ni saya klik dan kita boleh terus klik pada full text ataupun publisher full text ni untuk mendapatkan teks penuh, bergantung kepada langganan lah ataupun open access. Okey, untuk Prime for You, yang ini juga dia akan update kita dengan citation ataupun artikel jurnal yang berdasarkan kepada interest ataupun carian kita ataupun keyword yang kita cari. Dia akan kemas kini. Okey, dalam aplikasi Mobile Youth Central ini juga dia ada menyediakan
makluman kepada Johns Hopkins ABS Guide ya. Yang ini untuk mendapat maklumat-maklumat klinikal daripada Johns Hopkins ABS Guide. So boleh dapat daripada telefon bimbit kita lah. Okey, yang Prime Journals ni dia akan kemakini kita dengan jurnal yang terpilih dalam Prime Journals. So contohnya saya telah memilih ada beberapa journals, contohnya Annals of Internal Medicine, BMJ, New England Journal of Medicine, dan kita boleh tambah lagi ya, remove, add journals yang kita nak, dan dia akan update kita dengan jurnal-jurnal ataupun penerbitan-penerbitan terkini lah terus dalam telefon bimbit kita. Dan kita boleh add lagi jurnal-jurnal selain daripada jurnal yang kita dah ada lah. Okey, ini saya terangkan tadi, kita boleh search and organize Prime PubMed search. Contohnya kita search dalam Prime PubMed ni, cancer contohnya. So nanti dia akan dapat result untuk keyword cancer. So ada 3 juta sebab dia link dengan PubMed. Lepas tu kita boleh favoritekan artikel tersebut, favoritekan artikel tersebut, dan nanti dia akan simpan kita punya artikel ataupun keywords tu dalam favorite kita lah. So kita boleh update selalu dan boleh lihat artikel-artikel yang terkini mengikut keyword penyelidikan kita. Yang itu yang bagusnya. Okay, ini adalah kalau berminat, pelanggan berminat boleh daftar akaun eCentral melalui QR code yang disediakan di paparan. Okey. Balik kepada moderator Puan Liana. Okey, Encik Azlan, menarik ya, kita ada aplikasi telefon bimbit sendiri Saya juga dah cuba download eCentral di sini. So kalau saya download ni, kita boleh terus search lah. Saya boleh pilih sini ada PubMed search. Lepas tu saya boleh terus typekan artikel yang saya nak. Kalau contohnya saya typekan heart attack so saya akan dapat beberapa lah, hampir 200,000 carian, dan saya boleh favoritekan, saya tekan star di sini supaya untuk saya bookmark lah. So next time saya boleh baca semula artikel ni lah. Okay. Okey, baiklah Encik Azlan, saya dimaklumkan bahawa di perpustakaan terdapat perkhidmatan penghantaran buku dari pintu ke pintu, which is door to door. Boleh tak terangkan bagaimana kita nak memohon perkhidmatan ini supaya memudahkan saya lah untuk hantar, dapatkan buku terus dari perpustakaan? Okey, sebenarnya kita telah menyediakan perkhidmatan penghantaran buku door to door. Yang ini perkhidmatan ni pada masa ini kita tawarkan kepada ahli akademik pensyarah telah tawarkan, dan ia dinamakan perkhidmatan door to door. Okay, kita boleh dapatkan perkhidmatan ni dengan klik pada ikon perkhidmatan penghantaran dan untuk makluman semua perkhidmatan ni boleh kita dapatkan, dan buku-buku yang dimohon terhad kepada koleksi perpustakaan PPUKM dan perpustakaan praklinikal saja. Untuk perpustakaan di Tun Selanang boleh mohon melalui perpustakaan di sanalah. Di sana pun ada perkhidmatan door to door juga, dan kita perlu semak dulu buku tersebut dalam sistem gemilang dan berstatus available, maknanya buku tu ada di rak, dan perkhidmatan ini terhad kepada penghantaran buku saja. Untuk pulang masih perlu pulang sendirilah, dan perkhidmatan ini disediakan pada waktu pejabat dan perlu mengisi borang seperti yang tertera di layar. Saya akan tunjukkan dia punya video tentang perkhidmatan door to door ni. Okey, sekejap.
kita akan saksikan video perkhidmatan penghantaran buku door to door ya kepada ahli akademik kita. Assalamualaikum. Oh, dah sampai dah buku saya kan? Okey, perkhidmatan ni memang saya dah suka lah. Dan sebenarnya saya memang suka sangat perkhidmatan yang dah suka dahulu. Sebabnya dia menyimakkan masa saya. Lepas tu kalau tidak saya kena bawa beg lah apa semua saya bawa tu. So jadi saya akan menunjang dengan jumlah yang banyak buku-buku. Jadi buku yang resip itu mahal. So jadi memang saya suka lah sebenarnya perkhidmatan ni. Dan saya harap Okey, begitu tadi proses perkhidmatan penghantaran buku door to door yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Amat mudah. So kalau kita rasa macam hari tu kita sibuk, tak dapat pergi ke perpustakaan untuk dapatkan buku, kita boleh mohon saja senarai buku yang kita dah cari di OPEC Gemilang. Lepas tu perpustakaan akan terima permohonan itu dan proses dan kita akan carikan dan hantar terus ke jabatan. Okey, Encik Zan, ada apa lagi tak yang Encik Zan nak kongsikan? Ada tips ke ataupun ada apa-apa maklumat penting mengenai pesan yang Encik Dan nak kongsikan? Okey, saya tak ada apa. Cuma secara kesimpulannya perpustakaan sentiasa akan memberikan perkhidmatan yang terbaik lah sepanjang tempoh PKPP dan dalam amalan norma baru ini. Dan perpustakaan juga sentiasa mengemaskini dan memaklumkan aktiviti yang terkini dalam, kita boleh lihat dalam portal perpustakaan. Dan juga kita ada maklumkan dalam media sosial rasmi Perpustakaan PPUKM seperti dalam Facebook, Instagram, Twitter, dan yang terbaru kita ada YouTube channel YouTube channel. Jadi silalah like, share and subscribe kepada YouTube channel kita lah dan kita akan sentiasa kemaskini makluman dalam YouTube kita, dan insya-Allah kita juga akan menyediakan perkhidmatan ataupun perhubungan melalui WhatsApp nanti kita akan bawakanlah makluman tentang perkhidmatan WhatsApp. Okey, itu saja. Saya terima kasih kepada semua peserta ataupun penonton kerana sudi menyertai dan melihat AB Live ataupun bicara ilmu pada pagi ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua dalam pencarian maklumat, dalam mendapatkan perkhidmatan perpustakaan dalam norma baru ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Balik kepada Puan Liana. Okay, terima kasih Syazlan. Baiklah, tamat sudah sesi perkongsian kita pada pagi ini. Kita teruskan dengan sesi soalan jawab. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, boleh typekan di ruangan komen.
Okay, boleh kita tengok ruangan komen sekarang. Ada soalan ke? Okay. Soalannya dari Muhammad Nasrin Nasir, di mana nak dapatkan Google Form untuk iQuest. Okay, Cik Azan boleh terangkan bagaimana untuk dapatkan link iQuest ni untuk gantikan link Google Form untuk gantikan iQuest. Okey, seperti yang kita maklum tadi, perkhidmatan iQuest ada gangguan teknikal. Jadi kita ada menyediakan Google Form. Untuk mendapatkan Google Form tersebut, kita boleh lihat melalui portal perpustakaan, ya. Saya akan sharekan kembali slide saya tadi. Maaf ya, saya akan tunjukkan kembali slide saya tadi. Kepada tuan yang bertanya tadi, ini adalah URL Google Form kepada untuk memperolehi perkhidmatan pay-per-view yang menggantikan iQuest. http://bit.ly/iQuest-ppv. Ini adalah URL yang menggantikan iQuest pada masa ini. Nanti mungkin kita boleh PM kepada Muhammad Nasir yang bertanya. Okey, boleh Lena? Okey. Ada soalan lagi yang kita boleh lihat? Okey. Sekiranya berlaku ada soalan pada datang, penceramah kita iaitu Encik Azlan dalam email kepada email lan@dpukm.ukm.edu.my. Okey, seperti yang tertera di scroll di bawah itu ya. Okey. Kita masuk ke sesi pertama kita pada hari ini, iaitu sesi perkongsian kepada Encik Azlan kerana kita banyak memiliki dan jaga perkhidmatan yang kita sekarang. Kita masih yang nanti gantikan iaitu soalan kuis kuis yang kita tawarkan banyak hadiah. Okey. Berikutlah pautan kuis yang kita akan berikan seperti di paparan sekarang. Okey. Peserta yang dapat menjawab yang pantas yang okey. Ada gangguan Terima kasih kepada hadirin yang setia ke hujung sesi ini. Saya Lena Yasman ingin mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dari saya, ada tergasa bahasa, tersalah cakap. Okey. Seterusnya saya kongsikan pautan e-spell untuk sesi ini. Okey, ini pautan e-spell bit.ly/kehadiran sesi 1. Okey.
Diharapkan perkongsian ini sekalian dapat memanfaatkan ilmu yang disampaikan dan juga dapat meningkatkan keyakinan untuk kita mencari maklumat dengan cara yang lebih efisien menggunakan sumber-sumber maklumat yang disediakan oleh perpustakaan. Okay, untuk makluman matlamat ispat ini akan kita buka sehingga jam 11.10 pagi sahaja. Lepas tu kita akan cut off lah. Okay. Untuk slot seterusnya iaitu pada jam 11 suku pagi adalah sesi BMJ online workshop yang akan disampaikan oleh Elena Kalsef mengenai sumber-sumber yang terdapat dalam BMJ Best Practice dan BMJ Case Reports. Beliau juga akan berkongsi bagaimana untuk menerbitkan case report dalam BMJ Case Report yang menggunakan PPUKM Fellowship Code. Maka jangan lepaskan peluang untuk menghadiri sesi ini lagi 15 minit. Okay. Terima kasih semua pada yang hadir pada pagi ini. Saya mengundur diri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.